TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot pentaksiran sumatif bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, topik perbincangan kita adalah aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen ataupun lebih dikenali sebagai APPI. Tetapi sebelum kita teruskan, apa kata kita lihat dulu profil tetamu kita pada hari ini. Bersama kita pada hari ini adalah Tuan Basri bin Hassan, Timbalan Pengarah Peperiksaan Sektor Inspektorat Teknologi dan Sistem Peperiksaan Lembaga Peperiksaan KPM ataupun lebih mesra dikenali sebagai Cikgu Basri. Hai Cikgu. Ya. Apa khabar Cikgu? Baik. Terima kasih. Okey, dan sebelum kita teruskan, kita juga ingin kenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Duzaimah Kamarudin dari SMK Tun Mutahir Batu Berendam, Melaka. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Okey, balik semua kepada Cikgu Basri ya. Untuk hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen ataupun APPI kan Cikgu? Ya, saya. Okey, silakan Cikgu. Baik. Terima kasih kepada pengacara kita, Encik Sean, dan Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para penonton. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan aplikasi pengumpulan dan juga pemasangan instrumen, iaitu lebih dikenali sebagai APPI. Baik, di dalam rancangan yang sebelum ini kita telah pun diterangkan berkaitan dengan pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah dan juga hasrat Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan ujian akhir sesi akademik. Baik, untuk segmen pada kali ini saya hanya akan menerangkan berkaitan dengan tujuan dan hasrat ujian akhir sesi akademik bagi dua tujuan saja, iaitu berkaitan dengan bank soalan dan juga penjanaan soalan yang standard. Baik, apabila kita sebut saja berkaitan dengan bank soalan, sudah pastinya kita akan melihat kepada perkataan bank itu sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan bank? Bank ialah pusat pengumpulan. Di mana kalau kita nak mengumpulkan ataupun kita nak menyimpan wang, kita akan menyimpan wang tersebut di dalam bank perdagangan. Begitu juga pada ketika ini ada juga kerajaan berhasrat untuk menyediakan bank makanan, food bank. Begitu juga dengan hasrat Kementerian Pendidikan untuk menyediakan bank soalan. Dan bank soalan ini akan digunakan oleh guru-guru untuk menyediakan soalan ujian akhir sesi akademik. Dan yang berikut adalah berkaitan penjanaan soalan yang standard. Kementerian Pendidikan berhasrat untuk menyediakan soalan yang setara bagi semua sekolah menengah, rendah dan juga sekolah rendah. Jadi dengan adanya bank soalan, kita berhasrat untuk menyediakan soalan bagi soalan yang setara. Baik. Persoalannya di sini ialah, apakah bank yang akan kita gunakan untuk guru-guru menyumbang instrumen ataupun menyumbang item-item ke dalam bank soalan ini, ya. Jadi bank soalan ini kita namakan sebagai APPI, APPI, aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen, yang mana antara ciri-ciri utamanya ialah soalan-soalan ini datangnya daripada guru-guru yang dilatih dan mempunyai kepakaran, dan juga instrumen yang dihasilkan nanti adalah instrumen yang mempunyai spesifikasi ujian yang standard, dan instrumen itu juga adalah berbeza tetapi adalah setara standardnya. Jadi kalau kita lihat dekat sini, apakah yang dimasukkan dengan aplikasi pengumpulan dan pemasangan
instrumen ialah sistem ini dibangunkan bagi membantu pengumpulan item serta pemasangan dan penjanaan instrumen yang standard di peringkat sekolah. Okey, baik. Dan aplikasi ini akan digunakan bagi sekolah rendah untuk tahun 4, 5 dan 6 dan bagi sekolah menengah rendah bagi tingkatan 1, 2 dan juga 3. Dan ini adalah mata pelajaran bagi menengah rendah iaitu 20 mata pelajaran, manakala bagi sekolah rendah 5 mata pelajaran. Baik, jadi harapan kita dengan adanya bank soalan yang akan kita sediakan untuk guru-guru dan harapan kita dengan adanya bank soalan dan juga instrumen yang standard bagi ujian akhir sesi akademik ini akan membantu guru untuk menyediakan soalan. Okey, baiklah cikgu, dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot pentaksiran Smartif di Didik TV KPM. Kembali semula menonton slot pentaksiran Sumatif di mana topik perbincangan kita pada hari ini adalah aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen atau lebih dikenali sebagai APPI bersama dengan Tuan Basri. Baiklah, Cikgu Basri, jom kita teruskan. Okay. Baik, terima kasih. Baik, seterusnya kita lihat kepada pengguna dan juga peranan pengguna. Jadi di dalam APPI ini ada 5 pengguna utama. Iaitu yang pertama ialah lembaga peperiksaan itu sendiri, yang mana peranan lembaga peperiksaan adalah untuk menetapkan format pentaksiran ujian akhir sesi akademik. Jadi format itu perlu dibangunkan dan dia perlu mendapat kelulusan daripada mesyuarat pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan, dan apabila format itu telah pun diluluskan, lembaga akan membangunkan jadual spesifikasi ujian dan standard instrumen. Dan seterusnya, pengguna kedua adalah penyumbang item. Penyumbang item ini adalah terdiri daripada guru-guru yang terlatih, yang telah pun dilatih oleh lembaga peperiksaan bagi tujuan menyumbang item ke dalam bank item kita. Dan pengguna ketiga ialah ketua penyumbang item, yang mana ketua penyumbang item ini adalah terdiri daripada penyumbang item juga, tetapi mereka ini akan mengetuai penyumbang item, dan antara tugas mereka yang lain ialah mengesahkan instrumen item yang penyumbang item hasilkan. Pengguna ketiga ialah Jabatan Pendidikan Negeri dan juga PPD. Di sini untuk Jabatan Pendidikan Negeri adalah terdiri daripada sektor peperiksaan dan juga pentaksiran, SPP, JPN, yang mana peranan mereka adalah untuk menyelenggara maklumat mata pelajaran dan juga maklumat berkaitan dengan sekolah, dan akhir sekali ialah peranan pengetua ataupun guru besar bagi sekolah rendah. Mereka akan memuat turun instrumen. Seterusnya ialah peranan JPN. Saya detailkan dekat sini lagi, iaitu pendaftaran dan juga mengemaskini akaun PPD, pendaftaran dan juga kemaskini berkaitan dengan maklumat pengetua, guru besar, pendaftaran dan kemaskini mata pelajaran, dan juga memantau status muat turun instrumen. Dan PPD juga sebenarnya fungsi ataupun peranan mereka hampir sama dengan peranan JPN. Baik, kita pergi kepada proses aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen. Dekat sini ada 6 proses yang kita akan lalui, yang mana proses yang pertama adalah penetapan format standard, yang mana fungsi di sini adalah peranan daripada lembaga peperiksaan yang akan membangunkan JSU, jadual spesifikasi ujian. Di dalamnya ada kontak, konstruk dan juga aras kesukaran. Jadi kat sini saya terangkan sedikit berkaitan dengan jadual spesifikasi ujian ataupun kita sebut sebagai JSU. Jadi di dalam JSU ini, JSU adalah merupakan jadual
yang jadual tak maaf JSU adalah jadual yang menggambarkan ciri-ciri sesuatu ujian yang mana dari segi kandungannya adalah terdiri daripada konstruk, kemudian yang kedua konteks, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan aras kesukaran. Jadi kalau kita lihat pada paparan kita ini, konteks adalah merupakan mewakili sukatan pelajaran keseluruhan yang perlu dikuasai oleh pelajar-pelajar kita, murid-murid kita, yang mana ia merangkumi pengetahuan, kemahiran dan juga nilai. Manakala bagi konteks adalah merupakan aras kemahiran kognitif Bloom, yang mana ia memastikan taburan aras kesukaran yang tepat dan adil bagi kesemua murid-murid ataupun calon di mana mereka berada. Baik. Dan seterusnya ialah berkaitan dengan aras kesukaran kemahiran yang merupakan bertujuan untuk menstabilkan aras kesukaran ujian dari tahun ke tahun. Biasanya kita akan menggunakan nisbah 5-3-2, 5 aras rendah, 3 aras sederhana dan juga 2 adalah aras tinggi. Baik. Seterusnya adalah proses yang kedua adalah pengagihan tugasan, yang mana tugasan ini diagihkan oleh pegawai subjek daripada lembaga periksaan ataupun KPI, yang mana tugasan ini adalah merupakan tugasan membina item ataupun kita sebut sebagai soalan kepada penyumbang item berdasarkan kepada jadual spesifikasi ujian. Dan seterusnya proses yang ketiga ialah membina dan juga mengesahkan item yang telah pun dihasilkan, yang mana di sini penyumbang item kita akan membina item dan mereka akan memasukkan ke dalam aplikasi pengumpulan item dan juga pemasangan instrumen ataupun APPI, dan seterusnya pihak ataupun ketua penyumbang item akan mengesahkan item-item yang telah pun dimasukkan oleh penyumbang item kita tadi. Dan seterusnya ialah yang keempat adalah penjanaan instrumen, yang mana apabila kita telah mempunyai item-item yang banyak di dalam bank item kita, pihak ataupun sistem kita ataupun lembaga peperiksaan akan menjana secara rawak sebanyak yang mungkin instrumen ataupun kita sebut sebagai soalan peperiksaan sebanyak yang mungkin untuk menjana secara rawak. Dan sebelum soalan itu dimuat turun oleh pihak sekolah, JPN PPD akan membuat penyelenggaraan maklumat mata pelajaran dan juga maklumat sekolah. Dan akhir sekali pada proses yang keenam adalah muat turun instrumen oleh pihak sekolah, dan kebiasaannya ini adalah dilakukan oleh pihak pengetua. Okey, baiklah cikgu. Dan sebenarnya yang cikgu sebutkan tadi ini akan dijalankan ataupun dimuat turun oleh guru besar ataupun pengetua dan bukan cikgu-cikgu lah. Ya, itu adalah bergantung kepada pihak guru besar atau pengetua untuk kalau dia nak memberikan ataupun menurunkan kuasa, biasanya mereka akan turunkan kuasa kepada setiausaha peperiksaan. Okey, baiklah cikgu. Dan sebenarnya saya nak tanya, sekiranya kita nak muat turun ataupun menggunakan aplikasi ni ataupun APPI ni, apakah spesifikasi minimum peralatan yang boleh mengakses APPI? Baik, terima kasih. Sebenarnya guru-guru ataupun pihak sekolah boleh menggunakan apa-apa peranti, contohnya ialah komputer peribadi dan juga tab ataupun laptop. Dan minimum, yang spek minimumnya ialah peranti tersebut mesti boleh akses kepada internet dan juga kelajuannya sekurang-kurangnya adalah 8 Mbps. Okey, baiklah cikgu. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot pentaksiran sumatif di Didik TV KPM.
Salam sejahtera, anda sedang menonton slot pentaksiran sumatif di DTV KPM, di mana topik perbincangan kita pada hari ini adalah aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen APPI bersama dengan tetamu kita iaitu Tuan Basri bin Hassan, Timbalan Pengarah Peperiksaan Sektor Inspektorat Teknologi dan Sistem Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah Cikgu Basri, jom kita teruskan. Okey, terima kasih. Baik. Seterusnya kita akan melihat kepada capaian APPI, yang mana kalau dalam paparan kita ini untuk APPI menengah rendah, capaian boleh dibuat kepada https appimr.moi.gov.my, manakala APPI sekolah rendah adalah appimsr.moi.gov.my. Jadi sebelum saya meneruskan kepada capaian APPI ini, sebagaimana pepatah Melayu, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi begitu juga dengan bank item kita, yang kita telah pun menggunakan, yang akan kita gunakan, iaitu APPI yang kita anggap sebagai bank item kita ini. Di mana guru-guru yang kita latih, untuk makluman, setakat ini kita telah pun melatih lebih kurang 35,000 guru untuk menjadi penyumbang dan juga ketua pentaksir, ketua penyumbang item. Dan untuk makluman juga, setakat ini bagi APPI menengah rendah, kita telah pun menghasilkan item lebih kurang 52,000 item di dalam bank item menengah rendah, dan di dalam bank APPI sekolah rendah kita telah pun menghasilkan lebih daripada 25,000 item untuk kita menjana instrumen, untuk menjana instrumen ujian akhir sesi akademik yang akan dilaksanakan insya-Allah pada Januari 2023 nanti. Baik, seterusnya kita lihat untuk log masuk pengetua. Dekat sini kita melihat kepada pengetua saja, yang mana yang penting kat sini ialah pengetua akan menguat turun instrumen atau soalan dan juga PP ataupun peraturan pemarkahan. Jadi kalau kita lihat paparan ini, pengetua hanya akan memasukkan alamat email dan juga kata laluan dengan betul untuk log masuk, dan juga seterusnya dia akan klik butang log masuk. Jadi untuk makluman, dari manakah pengetua ini mendapatkan user ID dan juga kata laluan. User ID ataupun dan juga kata laluan ini sebenarnya akan diberikan oleh pentadbir di Lembaga Periksaan atau JPN melalui email pengetua yang telah pun dimasukkan di dalam sistem. Dan ini adalah paparan ataupun dashboard bagi pengetua, yang mana di situ ada tiga tab. Yang pertama ialah tab dashboard, dan yang kedua adalah janaan instrumen, dan yang ketiga adalah konfigurasi. Bagi dashboard itu dia akan memaparkan makluman ataupun surat-surat siaran daripada Lembaga Periksaan untuk maklumat kepada pihak sekolah. Dan seterusnya nanti pada janaan instrumen akan dipaparkan mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah yang berkenaan. Misalnya kalau sekolah itu menawarkan 8 mata pelajaran sahaja, mana hanya akan dipaparkan mata pelajaran berkenaan. Kalau tidak ada, contohnya tidak ada menawarkan bahasa Cina, bermakna dia tidak akan dipaparkan di paparan ataupun dashboard pengetua ini. Dan seterusnya adalah tab konfigurasi. Dekat situ setakat ini kita meletakkan manual pengguna kepada pengguna-pengguna yang berkaitan. Dan sebelum instrumen ataupun soalan dimuat turun oleh pihak sekolah ataupun pengetua, pihak sekolah juga perlu memastikan sekiranya ada instrumen ataupun soalan yang memerlukan bahasa khas ataupun font khas. Contohnya bahasa Tamil, bahasa Arab dan juga Punjabi. Mereka perlu ataupun pihak sekolah perlu memuat turun dulu font yang berkenaan sebelum memuat turun instrumen ataupun soalan. Dan ini adalah paparan bagi
muka hadapan bagi soalan ataupun instrumen ujian akhir sesi akademik bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan juga di sebelahnya adalah paparan muka hadapan bagi panduan penskoran bagi mata pelajaran yang samalah. Yang untuk makluman apabila soalan ataupun instrumen telah pun dimuat turun, bermakna dia akan bersama-sama dengan panduan penskorannya sekali untuk menjadi panduan kepada guru-guru untuk memeriksa jawapan-jawapan murid-murid guru-guru yang berkaitan. Baik, selepas ini saya akan paparkan video untuk tatapan penonton bagaimana proses muat turun yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah dan juga guru besar. Baik, ini adalah paparan pertama kita, iaitu berkaitan dengan URL. URL yang perlu dimasukkan ke dalam browser kita dan akan dipaparkan untuk user ID dan juga password. Dan ini adalah dashboard sekolah. Ini contohnya kita ada surat siaran. Jadi pihak sekolah boleh memuat turun surat siaran berkenaan dan juga boleh disimpan dan juga boleh dicetak. Dan seterusnya step yang kedua iaitu penjanaan instrumen. Di sini apabila kita lihat akan dipaparkan jumlah mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah yang berkenaan, dan seterusnya apabila pihak sekolah ataupun pengetua menyemak semua mata pelajaran yang terlibat telah pun ada dipaparkan, maka mereka akan mula memuat turun. Tetapi kalau ada mata pelajaran yang tidak terpapar, mereka boleh menghubungi Jabatan Pendidikan Negeri ataupun PPD. Baik, kita lihat mudah saja untuk mereka memuat turun. Hanya klik saja pada butang hijau dan kertas soalan yang berkenaan akan dipaparkan dan pihak sekolah boleh memuat turun dan juga sama ada menyimpan ataupun terus mencetak. Tapi kita menggalakkan kepada pihak sekolah untuk menyimpan, sebab pihak sekolah hanya boleh memuat turun sekali sahaja bagi setiap mata pelajaran yang berkenaan. Baik, selepas memuat turun soalan ataupun instrumen, pihak sekolah akan memuat turun panduan penskoran. Baik, klik saja pada butang hijau, akan dipaparkan panduan pemarkahan yang akan digunakan oleh pihak sekolah ataupun guru-guru yang terlibat untuk dijadikan panduan untuk memeriksa kertas jawapan bagi pelajar-pelajar mereka. Dan akhir sekali, selepas mereka memuat turun instrumen dan juga panduan pemarkahan, dan yang ketiga ialah pihak sekolah juga boleh memuat turun panduan kalau mereka kurang memahami berkaitan dengan kaedah untuk memuat turun dan sebagainya. Manual pengguna itu kita sediakan pada tab konfigurasi, dan pihak sekolah boleh memuat turun dan juga mencetaknya bagi tujuan untuk kegunaan guru-guru yang terlibat. Baiklah cikgu. Dan sebenarnya cikgu, saya nak tanya, sekiranya instrumen yang dimuat turun itu mempunyai kesilapan ataupun ralat, adakah instrumen baru boleh dimuat turun semula? Baik, sekiranya pihak sekolah mendapati instrumen yang berkenaan tidak lengkap misalnya, contoh bahagian A sepatutnya ada 20 soalan objektif pelbagai aneka pilihan, tetapi ada 10 saja. Jadi pihak sekolah boleh berhubung dengan pihak Jabatan Pendidikan Negeri ataupun PPD untuk kita benarkan mereka untuk muat turun semula. Kita akan reset sistem dan kita akan benarkan mereka untuk memuat turun semula. Okey, baiklah cikgu. Dan kadang-kadang bila kita nak muat turun sesuatu daripada internet kan, kadang-kadang browser yang kita pilih itu sangat penting. Terdapat tak browser yang bersesuai yang digunakan untuk mengakses APPI? Ya, terima kasih. Untuk makluman pihak pengguna
boleh menggunakan apa-apa juga browser untuk memuat turun memuat turun instrumen dan juga bahan-bahan yang berkaitan di dalam sistem kita, APPI kita. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Basri atas perkongsian Cikgu pada hari ini, dan boleh tak Cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang Cikgu dah kongsikan kepada kita semua? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama saya ingin merakamkan ribuan terima kasihlah kerana saya dapat berkongsi dengan para penonton berkaitan dengan aplikasi pengumpulan dan juga pemasangan instrumen yang akan digunakan oleh guru-guru kita untuk melaksanakan ujian akhir sesi akademik yang akan bermula pada sesi 2022 dan juga 2023. Jadi insya-Allah dengan adanya aplikasi ini, dia akan memberikan ataupun memudahkan kepada guru-guru kita, dan insya-Allah pelaporan yang akan dihasilkan juga adalah pelaporan yang sah ataupun boleh dipercayai kerana instrumen yang akan digunakan, yang ditadbir oleh pihak sekolah menengah dan sekolah menengah rendah dan juga sekolah rendah adalah instrumen yang setara bagi semua. Baik. Okey, terima kasih lagi sekali Tuan Basri Hassan atas perkongsian pada hari ini, dan juga kepada Cikgu Duzaimah sebagai jurubahasa isyarat kita pada hari ini. Kepada mereka menonton, harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan memberi sedikit penjelasan dan juga kefahaman berkaitan dengan aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen APPI, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye semua.